Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah binti Muhammad Noor, nombor matrik P124290. Okey, hari ini saya akan membentangkan proposal kajian bagi kumpulan kami yang bertajuk Gamifikasi untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi kebat dalam penyelesaian masalah operasi asas matematik dalam kalangan murid tahun 3 Bestari di SK Seri Kemudi. Berikut merupakan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Nadia Najibah binti Zulkifli, saya Nur Amirah binti Muhammad Noor, Najihah binti Muhammad, Nur Zain Farina binti Yahya dan Kiasatina binti Ahmad Syakri. Saya akan mulakan dengan penulisan abstrak bagi proposal kajian ini, iaitu kami menulis abstrak ini mengikut elemen-elemen penting yang perlu ada di dalam sesuatu penulisan abstrak, iaitu isu kajian, kumpulan sasaran, fokus kajian, tinjauan awal, intervensi yang dijalankan dan juga hasil kajian serta cadangan penambahbaikan bagi kajian ini. Okay, isu kajian kami ialah murid mempunyai masalah dalam menjawab soalan penyelesaian masalah matematik yang berbentuk kebat. Okay, kumpulan sasaran kami pula ialah seramai 12 orang murid 3 Bestari di SK Seri Kemudi. Fokus kajian kami pula ialah untuk membantu meningkatkan kefahaman murid dalam soalan penyelesaian masalah matematik menggunakan kaedah-kaedah gamifikasi seperti Matable Game Deluxe dan Kahoot dalam proses PDP. Kami juga menjalankan tinjauan awal bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid dalam proses PDP. Okay, kami juga menyatakan hasil kajian serta mencadangkan penambahbaikan bagi kajian kami di dalam abstrak ini. Okay, seterusnya ialah refleksi pengajaran lalu. Okay, sebelum memulakan kajian, kami ada melakukan refleksi melalui 3 instrumen bagi mendapatkan data kajian. Okay, instrumen yang pertama ialah latihan pengukuhan murid. Instrumen kedua ialah ujian bulanan Mac yang mana digunakan sebagai cara untuk mengenal pasti masalah yang timbul dalam kalangan murid 3 Bestari itu. Okay, seterusnya kami juga mengadakan temu bual secara rawak di dalam kelas bagi mendapatkan maklumat mengenai pemahaman murid terhadap soalan-soalan yang berbentuk kebat. Okay, melalui refleksi ini, kami dapat menghasilkan satu kajian tindakan yang mampu membantu murid ni mengatasi masalah mereka, iaitu dengan menggunakan pendekatan gamifikasi dalam proses PDP bagi meningkatkan kefahaman murid itu dalam penyelesaian masalah operasi asas matematik yang berbentuk kebat. Seterusnya saya akan menerangkan fokus kajian. Okay, fokus kajian kami ialah untuk menyelesaikan masalah penguasaan murid terhadap soalan operasi asas matematik yang berbentuk kebat. Okay, hal ini kerana kami dapati terdapat beberapa masalah yang sering timbul dalam kalangan murid semasa menjawab soalan yang berbentuk kebat. Okay, antara masalah yang selalu timbul ialah murid selalu membuat kesalahan dalam memahami soalan. Murid selalu membuat kesalahan dalam mentransformasikan bahasa ke dalam operasi yang betul. Seterusnya, kesalahan dalam membuat pengiraan dan kesalahan membuat penentuan jawapan akhir. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif umum bagi kajian kami ialah untuk meningkatkan kefahaman sepenuhnya terhadap soalan-soalan penyelesaian operasi asas matematik yang beraras tinggi dalam kalangan 12 orang murid 3 Bestari dengan menggunakan kaedah gamifikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Baiklah, saya akan teruskan dengan objektif khusus. Objektif khusus pertama adalah meningkatkan sepenuhnya kefahaman murid dalam penyelesaian masalah operasi asas matematik aras tinggi bagi meningkatkan 100% kefahaman penyelesaian matematik dengan menggunakan gamifikasi. Objektif khusus yang kedua adalah menggunakan inovasi terkini dalam mengemukakan soalan beraras tinggi bagi menarik perhatian murid tahun 3. Objektif khusus yang ketiga adalah untuk mencapai 100% jumlah murid memperolehi markah tinggi dalam penyelesaian masalah operasi asas matematik aras tinggi bagi subjek matematik.
Baiklah, untuk sasaran kajian ini melibatkan seramai 12 orang murid tahun 3 dari Sekolah Kebangsaan Seri Kemudi yang terdiri daripada 7 orang pelajar perempuan dan juga 5 orang pelajar lelaki. Mereka ini mempunyai pencapaian yang rendah dalam ujian bulan Mac yang lalu. Baiklah, seterusnya cadangan tinjauan awal dan juga penilaian. Um, untuk proposal ini, guru menggunakan model kajian tindakan daripada model kajian tindakan yang dibangun oleh Kemis dan juga McTaggart pada tahun 1998 yang mengandungi 4 fasa iaitu refleksi, merancang, melaksana dan juga memerhati. Bagi kaedah pengumpulan data awal, terdapat 2 kaedah yang digunakan dalam proposal ini, iaitu yang pertama, kaedah temu bual dan juga yang kedua, kaedah menganalisis dokumen. Baiklah, untuk pengumpulan data melalui kaedah temu bual, guru melakukan temu bual secara rawak iaitu 15 orang murid telah pun ditemu bual secara rawak dan didapati hanya 5 orang sahaja yang betul-betul memahami kehendak soalan penyelesaian berbentuk hebat dan dapat menjawab soalan ujian tersebut dengan baik. Yang kedua, murid lain pula berpendapat bahawa soalan penyelesaian yang berbentuk hebat ini agak panjang dan sukar untuk difahami. Yang ketiga, murid ini berasa lebih selesa untuk menjawab soalan-soalan berbentuk biasa sahaja. Untuk kaedah pengumpulan data bagi analisis dokumen dapat dilihat di sini, terdapat 2 iaitu latihan pengukuhan dan juga ujian bulanan Mac. Di sini dapat dikatakan murid mempunyai masalah dalam menyelesaikan soalan matematik yang berbentuk hebat. Jadi di sini guru dapat menilai hasil kerja murid tersebut. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zain Perina binti Yahya P124112 akan membentangkan bahagian bengkel pemahaman dan cara menjawab soalan kebat. Jadi kita teruskan dengan kandungan bengkel pada hari inilah. Okey, mana kita akan belajar tentang kata kunci operasi tambah, kata kunci operasi tolak, kata kunci operasi darab, kata kunci operasi bahagi dan juga pemahaman soalan dan cara menjawab soalan kebat. Okay. Untuk kata kunci operasi tambah, pelajar dikendaki mencari jumlah, hasil tambah atau bertambah, lebih besar atau lebih daripada, lebih banyak, terima atau dapat, kesemuanya atau kesemua sekali, selepas atau lambat atau kemudian, waktu tamat, waktu mula tambah tempoh masa, dan perimeter, tambahkan semua sisi. Okay, dan seterusnya kata kunci operasi tolak, yang mana dia ada beza, selisih, kurang daripada atau lebih lagi, dikeluarkan atau dibuang, menggunakan atau beri kepada, baki atau yang tinggal atau yang masih ada, rosak atau busuk atau hilang, sebelum atau lebih cepat atau lebih awal, tempoh masa, waktu tamat hingga waktu mula iaitu waktu tamat hingga tempoh. Yang seterusnya, kata kunci untuk operasi darab, juga dikenali sebagai darab, kali hasil darab, jumlah bagi sesuatu bilangan, cari jumlah kesemuanya, beri satu kuantiti, kemudian cari jumlah, atau daripada, iaitu tajuk pecahan dan peratus. Seterusnya, luas sama dengan panjang darab lebar. Seterusnya, isi padu sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Kata kunci seterusnya adalah kata kunci operasi bahagi, dikenali sebagai bahagi atau hasil bahagi. Baki, iaitu daripada operasi bahagi, kongsi bersama atau diagihkan sama rata, bahagi sama rata, dipotong sama rata, banyak beri, cari satu kuantiti, purata, bahagi, minimum. Itu jumlah bahagi bilangan. Okay. Jadi kat sini kita akan teruskan dengan pemahaman soalan dan cara menjawab kebat. Itu langkah-langkahnya. Pelajar perlu baca dan fahami soalan, cari kata kunci, tentukan operasi, bina ayat matematik dan seterusnya menjawab soalan. Okey, contoh soalan kebat yang pertama. Contoh 1, di atas rak buku ada 1958 buah buku sains. Buku matematik adalah 656 buah, lebih daripada buku sains. Jadi berapakah jumlah buku sains dan matematik? Okey, untuk baca dan fahami soalan, iaitu satu buku sains sama dengan 1958 buah. Okay. Buku matematik 656 buah, lebih daripada buku sains.
Okey, seterusnya cari kata kunci iaitu lebih daripada dan juga jumlah. Seterusnya pelajar perlu menentukan operasi iaitu operasinya lebih daripada iaitu operasi tambah dan lagi jumlah iaitu operasi tambah juga. Okey, bina ayat matematik. Buku matematik 656 buah tambah 1958 buah. Okey, jumlah buku sains dan matematik adalah 1958 buah tambah 656 buah tambah 1958. Jadi jawab soalannya adalah 1958 tambah 665 tambah 1958. Jadi akan keluarlah jumlah keseluruhannya 4572. Okey, kita akan ke contoh yang kedua iaitu Kim Hok dan Rahman masing-masing mengambil masa 2 jam 40 minit dan 3 jam 15 minit untuk menyiapkan kerja sekolah. Hitung beza masa yang diambil oleh mereka untuk menyiapkan kerja sekolah. Okey, untuk poin baca dan fahami soalan iaitu Kim Hok diambil masa 2 jam 30 minit. Okey, minta maaf 2 jam 40 minit dan Rahman 3 jam 15 minit. Jadi kata kuncinya adalah hitung beza. Dan kita akan tentukan operasi. Hitung beza iaitu operasi tolak. Yang seterusnya, membina ayat matematik. 3 jam 15 minit tolak dengan 2 jam 40 minit. Jadi nombor besar akan menolak nombor kecil. Okey, jadi 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi untuk menjawab soalannya, 3 jam 15 minit tolak 2 jam 40 minit. Okey, berlaku penolakan macam biasa yang mana kita meminjam sebab nak menolak 15 ke 40 tak boleh. Jadi kita meminjam daripada 3. 3 akan jadi 2 dan 60 minit tu ditambah ke atas 15 minit yang menjadikan jumlahnya 75. Jadi 75 minit tolak 40 minit akan keluar baki 35 minit. Dan 2 jam tolak 2 jam kosong. Okey, jadi jawapannya adalah 35 minit. Okey, jadi sekian sahaja bengkel pemahaman dan cara menjawab soalan daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rakan saya yang berusaha. Assalamualaikum, saya Kasih Nabi Syakir. Saya akan melakukan berkenaan dengan aktiviti kedua iaitu metode gelap screen. Okey, langkah-langkah pelaksanaan permainan ini terdapat 4 langkah. Pertama, menerangkan arahan dan cara-cara menggunakan metode box set. Kedua, membahagikan 12 orang pelajar kepada 3 kumpulan di mana terdiri daripada 4 orang bagi setiap metode deluxe box set. Ketiga, permainan dijalankan selama 30 minit. Sepanjang permainan, kami akan memerhati dan menilai tahap pemahaman murid-murid yang terlibat dalam permainan ini serta menolong murid sekiranya terdapat masalah berkaitan dengan operasi asas matematik. Terakhir, di akhir permainan, kami akan menilai murid kepada beberapa kategori iaitu kategori mahir, memuaskan dan lemah bagi tujuan kebutuhan kepada murid yang berada di dalam kategori lemah. Slide seterusnya. Ini adalah gambar metode deluxe box set di mana ia mempunyai papan yang berukuran 15 inci persegi. Terdapat 196 petak yang terbahagi kepada beberapa petak putih, beberapa petak biru yang mempunyai simbol matematik iaitu simbol tambah, tolak, darab dan bahagi, dan petak bonus yang ditanda dengan 2 kali tanda dan 3 kali tanda. Di tengah-tengah papan terdapat petak bertanda 1, 2, 3 dan 4 bagi memulakan permainan. Selain itu, ia mempunyai 106 jubir kayu yang bernombor dan 2 jubir kosong. Di dalam jubir itu terdapat 1 nombor kosong, 7 jubir setiap satu daripada nombor 2 sehingga nombor 10 dan 1 jubir untuk setiap nombor di antara nombor 11 dan nombor 90. Setiap jubir kayu mempunyai nilai mata yang tersendiri. Seterusnya, cara-cara permainan. Pemain bermain secara berpilih-pilih. Jubir akan diletak di atas papan di dalam persamaan matematik. Contoh kita boleh lihat pada slide gambar seterusnya. Okey, di situ kita boleh lihat terdapat jubir yang bernombor 7 dan bernombor 3. Bagi persamaan tambah, di mana 7 tambah 3, persamaan adalah 10. Jadi, jubir yang bernombor 10 boleh diletak di sebelah kiri nombor 7 ataupun di sebelah kanan nombor 3 ataupun boleh diletak di atas nombor 7 ataupun di bawah nombor 3, tetapi tidak boleh diletak di antara jubir 7 dan jubir 3 ataupun mengerun di antara jubir 7 dan jubir 3.
Seterusnya, pemain boleh meletakkan beberapa banyak jubel di dalam satu pusingan. Tidak perlu berada pada satu tempat selagi mereka menyelesaikan atau membuat persamaan. Seterusnya, bagi jubel pada segi 4 sama biru dengan tanda matematik, pemain mesti membuat persamaan yang sepadan dengan simbol itu. Seterusnya, pemain boleh mengambil jubel dari beg sehingga mereka sekali lagi mempunyai hujung jubel di rak mereka sehingga giliran mereka tamat. Seterusnya, pemain diteruskan di sekeliling papan sehingga semua jubel telah dilukis dan semua pemain telah menggunakan semua token pada rak mereka atau sehingga tiada lagi persamaan yang boleh dibuat. Pemain yang mendapat markah yang tertinggi adalah pemenang. Slide seterusnya, bagi pemarkahan terdapat 5 pemarkahan. Pertama, pemain akan menerima markah untuk setiap jubel yang dimainkan secara semasa giliran. Kedua, memainkan kesemua 7 jubel secara bergilir-gilir akan menerima 50 markah tambahan. Ketiga, memainkan jubel pada segi 4 sama biru dengan tanda matematik dan segera pilih jubel lain daripada beg 3 makhluk. Keempat, memainkan jubel pada petak 2 kali ganda dan 3 kali ganda akan menggandakan atau 3 kali ganda jumlah markah bagi jubel itu. Dan terakhir, memainkan jubel yang menyelesaikan lebih daripada satu persamaan dan skor jumlah jubel itu setiap persamaan yang diselesaikan. Sekian, terima kasih. Saya akan teruskan kepada rakan saya, Najihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Najihah binti Muhammad. Saya akan menerangkan tentang aktiviti 3 iaitu gamifikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan kaedah gamifikasi dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran (PDP) mampu memberi kebaikan dan manfaat kepada guru dan pelajar. Penggunaan kaedah gamifikasi menjadikan proses PDP lebih interaktif, menggalakkan proses pembelajaran dan memberi impak positif kepada para pelajar. Penggunaan elemen permainan dalam pendidikan mampu merangsang dan memberi motivasi selain menjadikan proses PDP lebih menarik dan interaktif. Kaedah gamifikasi digunakan dalam aktiviti 3 sebagai tindakan intervensi melalui penggunaan aplikasi QuizIz. QuizIz merupakan satu platform pembelajaran untuk menjadikan aktiviti bilik darjah menyeronokkan, interaktif dan menarik. Guru boleh menyediakan pengajaran, menjalankan penilaian formatif, memberikan kerja rumah serta berinteraksi dengan murid melalui pelbagai cara yang menarik. Aktiviti permainan kuis melalui QuizIz boleh dilaksanakan melalui 3 kaedah. Kuis boleh dilaksanakan secara langsung atau diberikan sebagai kerja rumah bagi pelaksanaan pembelajaran tak segera. Selain itu, kuis boleh dilaksanakan tanpa memerlukan peranti dengan menggunakan paper mode. Aktiviti 3 merupakan permainan kuis soalan penyelesaian masalah operasi asas bagi subjek matematik tahun 3. Terdapat 12 soalan kesemuanya yang mempunyai soalan kemahiran berfikir aras tinggi kebat. Setiap soalan mempunyai had masa yang telah ditetapkan dan pelajar perlu menjawab soalan yang disediakan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Selain itu, setiap soalan mempunyai peruntukan markah tertentu berdasarkan tahap kesukaran pelajar untuk menjawab soalan yang diberikan. Berikut merupakan langkah pelaksanaan aktiviti gamifikasi melalui QuizIz yang dilaksanakan secara langsung. Sebelum memulakan aktiviti, guru perlu memastikan setiap pelajar mendapat akses 1 unit komputer setiap seorang di dalam makmal komputer agar penilaian dapat dilakukan secara individu. Guru akan membuka laman sesawang QuizIz dan log masuk bagi memulakan kuis secara langsung. Pelajar akan menjawab kuis secara individu mengikut tahap kecekapan masing-masing. Guru akan meminta murid membuka pautan jom.myquiz.com dan memasukkan kod penyertaan untuk mengakses kuis yang disediakan. Murid seterusnya perlu memasukkan nama mereka sebelum memulakan kuis. Setelah semua murid berjaya masuk, guru akan memulakan kuis. Murid dikehendaki menulis cara pengiraan bagi setiap soalan di atas kertas kosong yang telah disediakan oleh guru. Murid diminta
Menekan jawapan yang betul setelah selesai membuat pengiraan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Murid yang menekan jawapan yang betul akan memperolehi markah dan markah akan dipaparkan setelah murid selesai menjawab soalan tersebut. Dan begitulah sebaliknya. Setelah murid selesai menjawab kesemua soalan, murid akan dapat melihat ringkasan pencapaian mereka. Guru seterusnya akan memberi penerangan dan membuat perbincangan dengan murid cara penyelesaian dan jawapan bagi setiap soalan. Guru akan membuat semakan bagi memastikan murid dapat menjawab dengan tepat berdasarkan cara pengiraan yang telah dituliskan. Sekiranya terdapat masalah kekurangan komputer atau peranti, penggunaan kaedah quizzes masih dapat dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah Papermate. Guru perlu mencetak kad Q dan mengedarkan kad tersebut kepada setiap murid. Guru kemudiannya memulakan kuis melalui komputer dan menayangkan skrin pada layar untuk paparan murid. Murid menjawab soalan kuis dan memaparkan kad Q untuk menunjukkan jawapan yang dipilih. Guru kemudiannya membuka aplikasi Quizzes melalui telefon bimbit untuk mula mengimbas respon atau jawapan murid. Pada akhir sesi, guru akan membuat rumusan dan menunjukkan cara pengiraan yang betul bagi murid untuk menjawab soalan penyelesaian masalah operasi asas matematik tahun ketiga. Itu sahaja. Terima kasih. Seterusnya adalah ini merupakan jadual pelaksanaan kajian di mana untuk yang pertama mengenal pasti sasaran kajian adalah dilakukan pada minggu pertama bulan Mac. Aktiviti kedua adalah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh sasaran kajian dilakukan pada minggu kedua bulan Mac. Aktiviti ketiga mengumpul data kajian dilakukan pada minggu ketiga bulan Mac, minggu ketiga dan juga minggu keempat bulan Mac. Aktiviti keempat, guru membuat refleksi awal pada minggu pertama bulan April. Yang kelima, merancang aktiviti dilakukan pada minggu kedua bulan April. Melaksanakan aktiviti 1 dilakukan pada minggu ketiga bulan April. Melaksanakan aktiviti kedua dilaksanakan pada minggu keempat bulan April. Melaksanakan aktiviti ketiga dilakukan kepada minggu pertama pada bulan Mei. Melaksanakan ujian untuk mengesan pencapaian murid dilakukan kepada minggu kedua bulan Mei. Menulis refleksi dan hasil kajian dilakukan pada minggu ketiga bulan Mei. Menulis laporan kajian juga dilakukan pada minggu ketiga bulan Mei. Dan seterusnya, pembentangan dapatan kajian dilakukan pada minggu keempat. Dan seterusnya, pembentangan dapatan kajian dilakukan pada minggu keempat bulan Mei. Ini merupakan anggaran pembelanjaan yang akan digunakan semasa program dijalankan, iaitu pembelanjaan pertama adalah untuk kertas A4 iaitu yang berjumlah RM15 untuk satu bandel. Yang kedua adalah fotostat bahan iaitu untuk 12 orang pelajar iaitu dianggarkan RM35. Yang ketiga adalah metode dilap buat game set iaitu yang akan digunakan untuk aktiviti kedua yang berjumlah RM54 untuk 3 set. Jadi jumlah keseluruhan yang akan digunakan untuk program ini adalah RM104 sahaja. Baiklah, secara ringkasnya, saya berharap dengan kaedah ini dapat membantu murid untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam menjawab soalan beras tinggi untuk subjek matematik dan mereka juga memperolehi markah ujian yang baik. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.